Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama, pemirsa. Ada pemimpin Hamas tewas. Ini mengumumkan telah membunuh pemimpin tertinggi Hamas Yahya Sinwar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kematian Sinwar akan menjadi pukulan berat bagi Hamas. Militer Israel mengatakan misi menghabisi Yahya Sinwar berhasil dalam operasi di jalur Gaza Selatan pada Rabu. Keberhasilan Israel ini tercapai setelah pengejaran selama setahun. Meski demikian, kelompok militan Hamas belum mengkonfirmasi kematian Sinwar. Bagi orang Israel, Sinwar adalah figur yang mengerikan. Juru bicara Kepala Militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menyebutnya sebagai pembunuh yang membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Hamas lebih buruk daripada ISIS. Berbeda dengan citra ramah media yang dikembangkan oleh beberapa pemimpin politik Hamas sebelumnya, Sinwar tidak pernah berusaha membangun citra publik. Ia dikenal sebagai jagal dari Han Yunis karena pendekatannya yang brutal terhadap warga Palestina yang dicurigai berkolaborasi dengan Israel. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. Kita ke informasi berikutnya masih soal kematian Yahya Sinwar. Sejumlah pemimpin dunia bereaksi atas kabar tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Tidak hanya pemimpin dunia, Forum Tawanan dan Keluarga Hilang juga menyambut baik pengumuman tentara Israel tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kematian Sinwar menandai momen kelegaan bagi warga Israel sekaligus memberikan peluang untuk masa depan Gaza tanpa kelompok tersebut berkuasa. Jerman juga bersuara. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebut Sinwar sebagai seorang pembunuh kejam dan teroris dan menuntut agar Hamas segera membebaskan semua tawanan yang disandra. Senada dengan Jerman, Presiden Emmanuel Macron juga menyerukan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas setelah Israel mengklaim telah membunuh Sinwar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antonio Tajani meyakini bahwa dari sudut pandangnya, Israel mungkin telah melakukan pembelaan diri terhadap teroris Hamas. Menteri Pertahanan Inggris Raya John Healey mengatakan dirinya tidak akan berduka atas kematian seorang pemimpin teror seperti Sinwar. Good day for the world. I'm so pleased now to congratulate him getting Sinwar. He has a lot of blood in his hands. American blood, Israeli blood, and others. Sinwar was the leader of a terrorist organization, the terrorist organization of Hamas, and he was basically the mastermind behind the 7th of October with the killings, the massacres, the rapes, and the kidnapping. So his death is certainly significantly weakening Hamas. Und bei vielen anderen Gelegenheiten, das war ein furchtbarer, brutaler, menschenverachtender Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, die getötet, vergewaltigt und auf schlimmste Weise menschlich erniedrigt worden sind. Alles auch fotografiert. Und der Verantwortliche dafür war derjenige, über den jetzt diese Meldungen uns alle erreicht haben. Er war auch gewissermaßen militärisch verantwortlich für die Aktivitäten der Hamas. Und deshalb ist das etwas, was man mit in den Blick nehmen muss. Hier hat jemand, der schlimmste Verbrechen begangen hat, jetzt offenbar das Leben verloren. Und ich wiederhole, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen gegen die Angriffe der Hamas und gegen die Hamas. Gut übrigens, dass wir das auch hier beim Europäischen Gipfel noch mal festgehalten haben als gemeinsame Position. Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Il faut en effet mettre fin aux opérations militaires. Désormais, après ce résultat, accepter le cessez-le-feu à Gaza et ouvrir enfin une perspective politique crédible pour les Israéliens comme pour les Palestiniens.
Nous y travaillons avec tous nos partenaires, israéliens, arabes, américains. Au jour d'après la guerre à Gaza, il faudra donner à Israël des garanties solides pour sa sécurité, réformer l'autorité palestinienne et avancer vers la solution des deux États. Dans l'immédiat, il faut un cessez-le-feu à Gaza. Il faut urgemment multiplier les opérations humanitaires qui sont aujourd'hui à leur point le plus bas et avancer en effet pour que cessent aussi les violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens en Cisjordanie. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada harga emas mencapai rekor tertinggi karena ketidakpastian seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat dan juga perang di Timur Tengah. Ini mendorong investor untuk mencari aset safe haven. Sementara kebijakan moneter yang melonggar terus menjaga harga emas tetap tinggi. Berdasarkan data definitif, harga emas dunia di pasar spot menyentuh level 2.690-an dolar Amerika Serikat per troy ounce. Emas mengalami lonjakan lebih dari 30% tahun ini, melampaui level rekor didorong oleh prospek pemotongan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve setelah pemotongan setengah poin persentase bulan lalu, serta ketidakpastian geopolitik yang sedang berlangsung. Selain itu, momentum terkini mendekati pemilihan Amerika Serikat yang tampaknya akan menjadi pemilihan yang sangat ketat. Banyak ketidakpastian ini membuat emas sering menjadi pilihan di masa-masa penuh ketidakpastian. Harga emas diperkirakan akan naik menjadi 2.941 dolar Amerika Serikat per troy ounce dalam 12 bulan ke depan. Menurut prediksi para delegasi pada pertemuan tahunan London Bullion Market Association awal pekan ini. Kita ke informasi hot news yang terakhir ada dari dalam negeri pemirsa. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai pejabat gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang masa jabatannya habis pada 17 Oktober 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengungkapkan hal itu tertuang dalam keputusan Presiden nomor 125 P tertanggal 16 Oktober 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta. Diketahui Teguh kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Teguh dilantik pada Maret 2023 lalu menggantikan Zudan Arif. Pria kelahiran Purwokerto itu mengenyam pendidikan di bidang ilmu pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991. Dilanjutkan S2 program studi teknologi pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN pada 2020 lalu. Teguh memulai karir sebagai birokrat pemerintahan di tahun 1993, berawal menjadi staf Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri hingga menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 2010 hingga 2014. Selanjutnya pada 2015 juga sempat menjabat sebagai Direktur Otonomi Khusus di Dirjen Otonomi Daerah hingga tahun 2015 dan menjadi Kepala BPSDM hingga 2022. Kemudian 14 Maret 2023 Teguh dipercaya Mendagri menjabat sebagai Dirjen Bidang Pembangunan ke Daerah Kemendagri dan dilantik menjadi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ia juga sempat 2 kali menjadi penjabat gubernur di Sulawesi Tenggara pada 2018 dan Kalimantan Utara pada 2020.